Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu rajulani al-alim wal muta'allim wala khaira fi ma siwahuma." Sadaqallahul azim. Terima kasih semua kepada para pendengar dan penonton yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk menyampaikan ceramah sekadar dalam sekitar 5 minit dalam bab Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita mengetahui bahawa peristiwa yang besar, peristiwa agung yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dari mana Nabi dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam pada malam 27 Rejab. Itu peristiwa daripada Mekah pergi ke Palestin, daripada Palestin naik ke langit, daripada langit pergi ke Sidratul Muntaha dan seterusnya bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 1, menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nak lihat dari sudut pengajaran dan hikmah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Kita nak lihat dari sudut tu. Tidak mahu melihat dari sudut dalam perjalanannya, tapi nak lihat dari sudut pengajaran. Luas perlu kita ketahui tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dalam berbagai sudut. Jadi nak lihat dari sudut yang pertama, dari sudut pembersihan hati, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dibawa oleh malaikat Jibril melakukan peristiwa perjalanan Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad dibersihkan hatinya terlebih dahulu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dibersihkan hati Nabi. Kenapa? Kerana pada malam itu Nabi hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak bertemu dengan Allah memberi gambaran kepada kita, kita kena datangi dengan hati yang bersih, hati yang suci bersih, diri bersih, hati kita bersih. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bersih sebelah luaran dan bersih sebelah dalaman. Luaran dia bersih dengan dia mandi, mengambil wuduk dan sebagainya. Dalaman juga kena bersih. Bersih daripada sifat-sifat yang tidak baik, daripada sifat ujub, sifat riak, sifat takabur, sifat sombong, sifat dengki, besar diri, sangka buruk. Apa saja yang ada sifat yang tidak baik di dalam hati kita, kita kena jauhi sifat tersebut. Dan ketika kita bersih hati tadi, ketika itulah kita datangi untuk menemui dan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang macam inilah yang perlu kita lahirkan di kalangan kita untuk menjadi manusia yang suci bersih. Dan hati ini yang bersih ini menghadapi Allah Subhanahu wa taala, berdepan dengan Allah, melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, insya-Allah hati ini tidak akan disoal di hari akhirat, di mana dalam ayat Allah sebut tentang hati yang tidak mahu mentaati Allah, hati yang tidak mahu memikirkan tentang kebesaran Allah. Hati ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dan kita ingat, setiap apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini akan disoal di hari akhirat. Ayasabu annallahu an yutraka sudah. Adakah kamu ingat setiap apa yang akan kuberikan kepada kamu akan kubiarkan begitu saja? Tidak. Kamu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diberikan oleh Allah semasa kita hidup di dunia ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita sumbangkan, apa yang kita beri, semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ini Ustaz mengharap diri Ustaz dan pelajar hadirin semua kita hendaklah melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai Muslim dengan sebaik yang mungkin, kerana semua amanah ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Yang kedua, pengajaran yang kedua yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik daripada menemui Allah pada malam Isra' dan Mi'raj itu, bila Nabi kumpulkan penduduk Mekah, maka sebahagian besar di kalangan mereka, orang kafir Quraisy, mereka menolak peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Dan orang Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq, mereka terus meyakini dan percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Terus percaya peristiwa dan Mi'raj ini, kerana Abu Bakar kata Nabi Muhammad itu
Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak akan bercakap dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, dia bercakap. Jadi Abu Bakar yakin kepada Nabi Muhammad. Apa saja yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah datangi daripada Allah. Jadi Abu Bakar tu yakin. Ni di sinilah peristiwa Isra Mi'raj inilah kita nak lahirkan ramai Abu Bakar As-Siddiq. Nak lahir ramai Abu Bakar As-Siddiq, iaitu maksud Abu Bakar As-Siddiq ini ialah orang yang telah membenarkan, meyakini tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW daripada peristiwa ghaibiyat, peristiwa-peristiwa ghaib, perkara-perkara ghaib seperti alam kewujudan alam kubur, kewujudan di hari akhirat, kewujudan neraca timbangan, kewujudan syurga neraka, kewujudan para malaikat yang disampaikan oleh Nabi. Kita nak yakin benar ni ada sungguh di hari akhirat nanti. Ada sungguh di hari akhirat nanti tentang peristiwa-peristiwa ini. Daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itulah menanam keyakinan akidah di dalam diri kita, dalam diri orang Muslim. Kita nak jadi Muslim yang mempunyai akidah dan keyakinan yang kuat. Kita nak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lihat kepada kejadian Allah untuk kita terus meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalq wa la tafakkaru fillah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqduru qadrah. Fa innakum lan taqduru qadrah. Hendaklah kamu fikirkan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqduru qadrah. Kamu fikirlah pada kejadian Allah, jangan kamu fikir pada zat Allah. Kamu fikir apa yang Allah cipta, apa yang Allah beri, nikmat dan segala kejadian alam, kejadian kehidupan ini, kejadian manusia dan sebagainya. Kita fikir kejadian alam ini. Kerana dengan memikirkan kejadian ini, kita akan dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita fikir tentang Allah, tentang zat Allah, kerana kita tidak mampu hendak memikirkan perkara demikian. Jadi kita fikir kejadian Allah, fikir tentang makhluk Allah, fikir tentang nikmat yang Allah beri, kita akan mengenali Allah. Fikir kejadian Allah, fikir penciptaan Allah, kita akan mengenali Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz rasa sekadar itu saja. Masa tidak mengizinkan kita. InsyaAllah mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj ini memberi pengajaran kepada kita semua untuk menjadikan kita, akidah kita lebih kukuh dan lebih mantap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.